Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nishur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Tuan Razin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari ini 18 surat Sya'ban 1442 Hijriah bersamaan 1 April 2021, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh dihormati Tuan Razin ya, dari Cawangan Khas. Terima kasih diucapkan kepada dihormati Tuan. Yang pentingnya, yang pokoknya ialah kita bersedia dan mampu memimpin solat fardu zuhur dan fardu asar berjemaah dalam apa jua keadaan. Terkadang-kadang dalam keadaan tertentu, seperti kata orang tua-tua, tidak ada rotan akal pengguna. Tapi ini bukan sebarang akal. Ini akal yang sedang diperhatikan oleh pihak Baka Jeeps Bukit Aman. Jadi mungkin satu masa nanti kita akan lihat yang dihormati Tuan Razin berada di atas mimbar Masjid Bukit Aman sebagai khatib Jumaat. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. 30 tahun dahulu tidak ada siapa menduga Tuan Haji Ghazali bin Daud berada di atas mimbar Masjid Bukit Aman. Tapi hari ini Allah SWT meletakkan yang dihormati Tuan Haji Ghazali di tempatnya. Jadi mungkin satu masa nanti yang dihormati Tuan Razin pun akan berada di kedudukan yang
sama. Macam kami ustaz-ustaz ni, kata tua-tua, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Tapi begitu pun rasa kasih kita kepada pasukan ini tidak surut sedikit pun. Kita akan tetap memberikan yang terbaik kepada pasukan kita ini, insya-Allah. Selagi mana hayat kita dikandung badan dan selagi mana kita diperlukan dalam pasukan ini. Dan saya secara pribadi mengharapkan saya akan mengakhiri perkhidmatan saya di dalam pasukan ini macam Datuk Helmi lah. Datuk Helmi Gerakhas dah pencen dah baru 3-4 hari. Paling lama tu daripada zaman Bukit Kepung masuk berkhidmat. Tak pencen-pencen, baru 3-4 hari baru pencen. Patut Tan Sri IGP bagi satu pingat khas. Kerana beliau ni pun kalau ikut cerita kisah dia, beliau sebenarnya pernah masuk menghadiri temuduga konstable. Sebelum beliau bekerja sebagai konduktor bas dan kemudian menjadi pelakon yang terkenal, tapi tak berjaya. Ada kemah dia rupanya di sebalik tak berjayanya tu. Kalau dia jadi konstable polis, tak tahulah apa kesudahannya. Mungkin kita pun tak jumpa gerak khas. Tapi itulah Datuk Helmi kita dah bersara. Saya harapkan Tuan Razin, saya pun macam tu juga, kekal dalam PDRM ni sampai sampai ke akhir perkhidmatan saya 12 tahun lagi, insya-Allah maksimum. Kalau sempat lah. Tapi sementara kita masih lagi diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ni, kita ada kewajipan untuk menuntut ilmu, terutamanya ilmu fardu ain. Ini yang kita bawa mengaji kitab Safinatun Najah ni, sebab ianya di dalamnya membicarakan soal-soal fardu ain yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada kita berada dalam bab solat ni, fasal yang seterusnya iaitu fasal yang ke-24, iaitu rukun solat. Faslun arkanus salati sab'atu asyara. Sab'ata asyara. Rukun solat ini ada 17. Jangan salah faham. Masa belajar dulu 13 Ustaz, macam mana boleh jadi 17 Jadi ada sebahagian ulama-ulama fiqh menyatakan bahawa 13 itu termasuk rukun-rukun perbuatan yang ada tamak-ninah, yakni rukun itu sempurna dengan adanya tamak-ninah. Rukun rokok berserta tamak-ninah, i'tidal berserta tamak-ninah, sujud berserta tamak-ninah, duduk antara sujud berserta tamak-ninah. Itu dia. Dia ada berserta tu. Makna kata tuan-tuan, perempuan, kalau rukuk tak ada tamak-ninah, tak adalah rukun tu. I'tidal pun sama. Jadi bagaimanakah tuan imam boleh membantu makmum menyempurnakan tamak-ninah dengan imam itu memanjangkan sedikit tamak-ninah. Jadi kadang-kadang Pak Yah, kita pergi masjid sembahyang, kadang imam tu tamak-ninah dia sikit sangat. Baru makmum turun, dia turun dulu. Makmum turun, elok makmum turun, dia pun naik i'tidal. Maknanya tamak-ninah dia terlalu singkat. Jadi kelang-kabutlah makmum kat belakang. Jadi imam kalau panjang sikit tamak-ninah. Tamak-ninah ni sekurang-kurang sekadar satu tasbih kan, subhanallah. Tambahlah 2 ke 3 subhanallah, panjang sikit. Jadi makmum belakang selesa nak menyempurnakan rukun. Tu dia Tapi dalam kitab ini tuan-tuan disebut 17 perkara. Maknanya
tumakninah itu diasingkan. Bagaimana yang diasingkan tu kita akan lihat dalam tulisan penyusun pengarang kitab ini. Pertamanya al-awwal an-niyah. Rukun yang pertama ialah niat. Jadi ni tak ada niat, tak adalah solat. Tak ada niat, tak adalah solat. Niat ni penting. Sama ada dilafazkan atau hanya sekadar lintasan hati, itu kita akan bicara nanti. Kita akan bicarakan sebab dia nanti ada fasal khusus tentang tingkatan niat. Yang keduanya at-tsani takbiratul ihram. Takbiratul ihram, sesatunya takbir yang rukun. Mula-mula tu kan, berdiri tegak tu Allahu Akbar, tu itu adalah rukun. Lain tidak dikira rukun. Takbir berpindah gerakan rukun. Berkiam nak turun ke rukuk, tidak dikira rukun, sunat je. Tapi imam wajib melafazkan takbir itu untuk memberi panduan kepada makmum. Kena faham tu. Jangan pula nanti kalau imam tak payah, kita turun je tak payah, Allah apa tak payah, makmum dia sunat je. Kan sunat itu pada individu, pada kita sendiri-sendirilah, individu lah. Tapi kalau bagi imam dan Bilal pada masjid yang sangat besar, wajib nyaringkan lafaznya. Itu kau tengok Masjidil Haram kan, Masjid Nabi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan Bilal dia Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai salam pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada beza, salam ada beza. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada buat. Jadi kalau kita kaji itu kita nampak mana nak salam tu sendiri pun dibezakan. Salam pertama dengan salam yang kedua. Ataupun tu kita ceritakan nanti. Tapi nak cerita sini takbir tadi tu. Takbir tu ada hanya takbiratul ihram saja yang rukun. Takbir berpindah rakaat atau berpindah rukun itu adalah sunat. Al-thalith al-qiyamu 'ala al-qadiri fil farad. Apa dia yang ketiga itu? Berdiri bagi orang yang mampu. Al-qadir mampu. 'Ala man yaqdiru al-qiyam fil farad, dalam sembahyang fardu. Mana kalau sembahyang sunat boleh tak duduk. Sembahyang kita tak berdiri dalam sembahyang sunat boleh. Sembahyang fardu kenalah berdiri bagi mereka yang berkemampuan. Al-qadir. Itu dia. Berdiri. Melainkan kalau tak mampu. Ar-rabi'. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mempertanggungjawabkan sesuatu itu melainkan atas usahanya sahaja. Jadi Allah Ta'ala pun tak paksa. Saya tak mampu ustaz, duduk sakit, tak mampu nak berdiri, saya duduk atas kursi. Allah Ta'ala, saya ni kira berusaha tak ustaz? Salah tak sembahyang saya? Jadi atas kemampuan kita. Nabi pun cakap dalam hadis, siapa mampu berdiri, berdirilah. Tak mampu, duduklah. Tak mampu lagi, baring. Kan? Baring atas rusuk kanan. Tak mampu, baring terlentang. Kalau duduk atas hospital, terlentang atas hospital. Nak bangun pun tak boleh. Memang terlentang sungguh, tapi sedar. Cakap boleh, sedar boleh. Cakap tahu beritahu misi dia, misi tolong ambilkan saya air wudu, saya nak sembahyang. Maka sembahyanglah dia isyarat. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, ar-rabi' qira'atul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah rukun. Ini adalah rukun.
Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra al-Fatihah. Atau kama qala, tiada sembahyang bagi orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Jadi macam mana Ustaz? Saya masbuk. Sampai imam untuk saya sampai tak angkat takbiratul ihram, imam pun rukuk. Saya kena rukuk imam dengan saya. Jadi macam mana Fatihah saya tak sempat baca. Tak apa, Fatihah kamu ditanggung oleh imam. Tak ada masalah. Walaupun tak dan baca sekalipun. Untuk rakaat itu saja. Untuk rakaat yang berikutnya tetap wajib baca surah Al-Fatihah. Baik. Bagaimana keadaan orang yang gagap? Dia tak gagap baca. Dia baca lambat. Dia muafiq daripada awal, tapi dia baca Fatihah lambat. Ada kan? Bismillah sampai 5 kali. Ada? Bismillah. 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 Bismillah saja 5 kali, tak lepas. Jadi bagaimana kalau orang ni muafiq? Jadi kita bagi dia can, kata ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh, boleh dia ditinggalkan oleh imam sampai sujud yang pertama. Kalau sujud pertama tak juga habis Fatihah dia kena ikut sujud dengan imam, dan rakaat itu luput bagi dia. Maknanya nanti lepas imam salam tambah 1 rakaat. Dan begitu jugalah rakaat yang seterusnya. Wallahu a'lam, tu nanti kita bahas lain. Kemudian yang kelima ar-ruku'. Yang kelima rukuk. As-sadis rukuk. Rukuk ini ialah perbuatan kita tunduk. Bila kita tunduk tu menundukkan badan kita sampai ke pinggang kita secara tepat 90 darjah. Kepala semua hadilah. Kedua tangan kita memegang kepala lutut atau kawasan yang seumpamanya. Itu rukuk. As-sadis at-tama'ninatu fihi. Tama'ninah padanya. Nampak? Ini dia. Ini dia yang kita bincang tadi. Jadi dalam kitab ini tama'ninah itu diasingkan. Sebab 17 dia tak masuk. Kalau 13 ar-ruku' ma'al tama'ninah. Kalau 17 tama'ninah itu satu rukun yang berasingan. At-tama'ninatu fihi, tama'ninah pada rukuk. As-sabi' yang ketujuh al-i'tidal. Al-i'tidal ini maksud dia kita bangun setelah rukuk, kita bangun berdiri tegak. Berdiri tegak tanpa ada pergerakan tubuh badan, sebarang pergerakan tubuh badan. Ni banyak awam tersilap. Dia i'tidal, tangan jadi besi buayan. Sampai 3 kali pula tu habislah. Kalau dah tangan jadi besi buayan berbuai 3 kali berturut-turut, habis, batal sembahyang. Jadi jaga. Angkat tu sami Allah liman hamidah kan. Kita rukuk tu sami Allah liman hamidah. Macam tu je. Yang orang buat tu sami Allah liman hamidah. Dia ada main buai pula. Dia teringat kecil dulu pun main buayan tu ya, dia berbuai tu. Hebat ya. Kalau dah 3 kali apa jadi? Habislah. Burn sembahyang. Jadi jaga dia elok. As-samin at-tama'ninatu fihi. Jadi tama'ninah dalam i'tidal. Rukuk Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ambil masa sikit.
Kalau tengok Masjid Haram, Imam Masjid Haram, Masjid Nabi, Tamak Ninah dia banyak. So kadang kalau kita kira ada 30 saat. Termasuklah terutamanya ketika sembahyang subuh rakaat kedua. Kenapa? Memberi ruang kepada kita makmum yang bermazhab Syafi'i membaca kunut seberapa yang boleh. Mana kata mereka meraihkan makmum yang bermazhab Syafi'i. Mereka sendiri tak baca kunut Imam Masjid Haram, Imam Masjid Nabi, mereka bermazhab Hambali, mereka tak baca kunut subuh, melainkan kunut nazilah dan juga kunut sembahyang witir dalam bulan Ramadan. Itu sajalah kunut mereka baca. Kunut subuh tak ada. Tapi mereka bagi ruang. Mereka bagi ruang pada kita. Lama tak meninah. Bila lama tu janganlah kita pening pula. Kena selalu lama pula imam ni. Faham teruslah kita angkat tangan, ya Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai tara mana yang boleh. Itu i'tidal tadi. Lagi satu, kalau kita i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh, jangan terus-terus kita i'tidal naik je, kita terus ada yang buat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana Allahumma hadina. Jangan. Bahaya tu. Takut tamak ninah tu tak ada. Bila kita rokok, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Jadi tamak ninah tu kena ada payah. Kena ada. Jangan kita terus-terus naik Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi mana pergi tamak ninah. Berhenti. Allah Sami Allah min Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Macam tu. Jadi tamak ninah tu ada dalam tidak. Kalau tak, habislah. At-thamin at-tamak ninah tu fi, habislah. Itu dia. Kemudian yang seterusnya, at-tasi' as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Al-ashir at-tama'ninatu fihi, sujud itu at-tama'ninah pada sujud. Jadi sujud ni panjang. Biar lama sujud tak apa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Rukuk tadi subhanallah azim wa bihamdihi itu sunat. Subhanallah wa bihamdihi itu pun sunat. Tapi biar panjang, tak apa. Pada sujud Nabi kata aqrabu ma yaqul 'abdu min rabbi azza wa jalla huwa sajid, atau kama qala. Paling dekat seorang hamba itu dengan Tuhan dia ketika dia sedang sujud. Tapi jangan faham dekat tu ada jarak. Pak ya. Sebab Allah Taala itu tidak bertempat. Jadi kena faham maksud aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbi azza wa jalla tu, kena faham maksud dia. Maksud dia kita ni paling dekat dengan Allah Taala itu, paling kita terasa kita dekat dengan Allah. Tu. Bukan maksudnya dekat tu sejengkal ke sasta ke, tu berjarak. Bila berjarak, Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita dah menyerupakan Allah dengan makhluk. Macam saya dengan Pak Ya, berapa meter tu? Tu jarak tu. Saya dengan Pak Ya dekat je, tapi berapa meter? Ada jarak. Memanglah makhluk dia tu. Kan? Ipoh dengan Singapura dekat je. Berapa jarak dia? 10 km. Nampak? Jarak. Makhluk memang dia ada jarak. Macam sini kan, yang masjid negeri. Sepelaung je, kata orang tua-tua, sepelaung je. Itu jarak kan. Itu makhluk memang ada jarak. Tapi Allah Ta'ala tak ada jarak. Jadi maksud dekat tu bukan dekat yang berjarak. Dekat kita dengan Allah Ta'ala tu maksud dari segi maknawiyah. Kan, dekat kita dengan Allah Ta'ala ni, kita nak mengadu pun senang. Itu maksud dia macam tu. Baik. Kemudian al-hadi asyar ad-julusu baina sajdatain. Yang ke-11, sujud antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Itu maksud dia. Al-thani asyar at-tama'ninatu fihi. Yang rukun ialah tamak-ninah. Doa tu hanya sunat saja.
Rabbi ighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunat je. Baca bagus, tak baca, kalau tak dan baca tak apa. Tu kita faham macam tu. Kemudian at-thalithu asyara, yang ke-13, at-tasyahhudul akhir. Apa makna at-tasyahhudul akhir? Tahiyat akhir. Daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai innaka hamidum majid. Sampai tu. Tu dia. Ar-rabi', doa tak ada. Ada doa kan lepas tahiyat akhir tu, ada doa sebenarnya. Doa tu sunat je. Ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi, duduk tahiyat akhir. Itu adalah rukun. Duduk tahiyat akhir tu rukun. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, duduk tahiyat akhir ialah duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Punggung kiri diletakkan di atas lantai, kaki kiri menyilangi kaki kanan, duduk bawah kaki kanan, lipat kaki kiri menyilang bawah duduk kaki kanan, kaki kanan ditegakkan menghadap kiblat. Dan kalau boleh, ibu jari kaki kanan itu dilipatkan tegak. Itu paling sempurna tu. Tu duduk tawarruk nama dia. Duduk tawarruk. Tu paling sempurna tu. Kemudian tangan kita, kedua belah tangan kita berada di atas ujung paha. Apabila sampai asyhadu an la ilaha illallah, ibu jari tangan kanan diangkat ke atas. Sampailah macam ni, sampailah habis. Itu pun ada macam-macam kaul, tak apalah. Apa yang kita buat tu teruskan. Baik, kemudian al-khamisu asyar, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahimiyah tu, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu dia. Itu yang ke-15. Yang ke-16, as-sadisu asyar as-salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Tu saya cerita tadi. Kalau Masjid Haram, bila laungkan salam pun lain bunyi. Yang pertama dan yang kedua. Cuba tengok, dengar betul-betul. Lain. Nak beza. Salam yang dikatakan rukun ialah salam yang pertama. Salam kedua dia bukan rukun lagi, dia sunat. Jadi timbul ada masalah. Ustaz, bila saya salam, habis salam je saya tekan tun, batal tak sembahyang saya? Tak batal. Sebab dah sempurna. Sembahyang itu dah sempurna apabila selesai mengucapkan salam. Salam kedua macam mana Ustaz? Tak apa, salam kedua sunat je. Salam pertama tu. Tapi kalau tak dan, batal habis. Kena buat sembahyang baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala kita berpusing menghadap ke sebelah kanan. Kan? Itu dia. Dengan ucapan salam tu. Dan yang akhir sekali, as-sabi'u asyar at-tartibu. As-sabi'u asyar at-tartibu. Yang ke-17 ialah tertib. Apa makna tertib? Yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Itu makna tertib. Maksudnya kita tidak menyonsang balikkan.
rukun-rukun sembahyang tu. Kita mengikut susun atur dia. Tidaklah kita buat sujud dulu, rukuk kemudian, tak ada. Kita ikut susun atur dia, daripada berdiri sampailah ke rukuk, sampai iktidal, sampai sujud, gitu. Ikut dia punya tertib tu. Wallahu a'lam. Itu dia rukun-rukun solat yang dalam kitab ni disebut sebagai 17. Tapi tak salah. Yang 13 tu salah Ustaz tak? Yang 13 tu tetap dikira rukun juga. Tetap dikira rukun juga yang 13 tu. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal yang ke-25, iaitu tingkatan niat. Ni dia. Perbincangan tentang niat tu. Apakah yang dikatakan sebagai niat? Wallahu a'lam. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini. Yang baik dari Allah SWT dan kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.